Berikut ini adalah kisah yang ingin saya bacakan pengalaman peristiwa seorang pelajar dari Malaysia yang bernama Ruby. Ruby berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Kata Ruby, beliau adalah seorang penuntut di salah sebuah universiti teknologi di Malaysia. Saya tak nak sebutkan tempatnya di mana, tetapi anda sendiri tahulah, salah seorang pelajar dari salah sebuah universiti teknologi di Malaysia. Ruby mengatakan beliau dan juga ada beberapa pelajar yang lain terlambat untuk mendaftar nama mendapat asrama sebagai tempat penginapan di universiti. Oleh kerana beliau daftar agak lambat, tempat kosong semua dah pun diambil oleh pelajar-pelajar yang lain. Jadi Ruby kata beliau, saya tidak ada pilihan Casey. Jadi saya pun telah berjumpa dengan beberapa pelajar wanita yang lain yang juga tidak ada tempat untuk asrama kerana dah penuh. Bila dikumpul, lebih kurang ada 4 pelajar yang lain termasuk saya yang sekelas tidak ada tempat di asrama. Kami berlima, termasuk saya 5 orang, telah pun keliling kota untuk mencari rumah sewa. Antara kriteria menjadi keutamaan adalah sewa. Sewa yang murah, berdekatan dengan sekolah dan transportasi pengangkutan awam yang mudah membawa kami dari rumah ke sekolah kami. Jadi itulah yang menjadi keutamaan. Cari punya cari, akhirnya kami jumpa sebuah kondominium di tingkat 7. Penghuninya tidak duduk di sana. Ini pun seorang teman telah pun rekomendasikan kerana bertanya kepada pasangan lelakinya dan kenal dengan pasangan ini yang nak mencari penyewa. Kami telah pun mendapat tawaran yang baik. 5 orang duduk di bawah satu bumbung gisi. Rakan-rakan semua sekolah yang sama, kelas yang sama, memang seronok. Bila sampai di rumah ataupun di kondominium yang dimaksudkan, memang cantik. Tapi Casey, kondominium ini agak terpencil dalam sedikit. Tapi nasib baiklah, ada bas shuttle service yang disiapkan oleh pihak kondominium. Dihantar ke pusat bandar, barulah kami akan tukar bas. Berbalik pada pengalaman dalam rumah yang dikatakan ini, kami pada mulanya tidak tahu. Salah seorang daripada kami, iaitu 5 pelajar ini, salah seorang dari kami mempunyai keupayaan untuk melihat makhluk-makhluk gaib. Bukan senang, tetapi pada masa-masa tertentu. Teman saya ni yang bernama Safia boleh melihat kehadiran makhluk gaib apabila badannya tidak bersih. Memang Casey, bila kami duduk pada waktu malam menonton cerita seram, dia mula menceritakan tentang apa yang berlaku. Sebenarnya katanya dia mempunyai kebolehan. Pada mulanya kami tidak percaya dengan kata Safia. Kami menganggap yang dia hajat bergurau dan hanya berseluruh saja. Tapi lama-kelamaan kami mempercayainya. Sebab ada beberapa kali pada waktu malam, Safia terbangun terjaga, mengejut saya, mengejut teman-teman yang lain, mengatakan dalam dapur rumah ada sesuatu. Jadi pada mulanya kami fikirkan di dapur rumah ada pencuri, perompak yang masuk. Semua masing-masing keluar dari bilik, jalan perlahan-lahan, ruang tamu gelap, dapur gelap. Bila sampai di dapur, alangkah terperanjatnya Casey. Bukan nampak perompak, malah kami ternampak meja makan. Di atas meja makan, kerusi ditindih-tindihkan, seolah-olah ada orang mengangkat kerusi dan letak atas meja makan. Barulah saya dan teman-teman yang lain percaya akan kebolehan Safia melihat dan merasakan sesuatu yang tidak kena. Pernah pada satu malam, kata Ruby, apabila kami sedang duduk di ruang tamu bermain Uno, apabila pintu rumah kami diketuk sekitar pukul 12 lebih tengah